السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, kita sambung lagi kitab Al-Ubudiyah karangan Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan pada bulan yang lepas kita sebut berkenaan dengan satu perkara, iaitu masalah melampaunya Bani Israel, yang mana mereka telah pun menjadikan Nabi mereka sebagai Tuhan menerusi beberapa ayat. Dan kita telah bincang bahawa Bani Israel juga musyrikin Mekah juga telah mengangkat malaikat ini sebagai Tuhan mereka. Bukan sebagai Tuhan, sebagai perantaraan. Itu semua benda yang menyimpang daripada apa yang disebut akidah Islam. Sebab itu kita tengok pada surat 9 yang telah kita baca pada bulan yang lepas, Nabi sebut la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu berlebih-lebihan dalam menyanjungku sebagaimana melebihnya puak Nasara menyanjung Nabi Isa anak bin Maryam. Dan aku Nabi sebut sebagai seorang hamba, ana Abdullah, maka katakanlah aku ni abduhu wa rasuluh, hamba dan juga rasulnya. Pada hari ini pada muka surat yang ke-11 atas tu, Allah telah menggambarkan beliau dengan perhambaan diri yang berada di puncak kesempurnaan. Beliau tu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menggambarkan waqad na'atuhu Allah bil ubudiyyati fi akmalil ahwalah. Faqala fil Isra, Allah Ta'ala sebut dalam surah Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi layla, yang bermaksud maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada satu malam. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dalam Al-Quranul Karim berkenaan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Dan saya sebut, kalau tuan-tuan ingat pada siri-siri yang lepas, bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama sekali dipanggil oleh Allah dengan nama Muhammad. Allah Ta'ala tak pernah sebut ya Muhammad, tidak. Perkataan ya Muhammad ini digunakan oleh puak musyrikin Mekah dan juga puak Yahudi, kerana para sahabat memanggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Itu di antara panggilan sahabat. Dan Allah Ta'ala telah sebut dalam Al-Quranul Karim bahawa tidak boleh kita memanggil Nabi sebagaimana kita panggil orang lain. Hatta tidak boleh sama sekali kita angkat suara kita lebih tinggi pada suara Nabi. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin Nabi. Jangan kamu angkat suara kamu lebih pada suara Nabi. Kenapa Allah Ta'ala tidak panggil dengan nama? Kerana kasih sayang Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Biasanya orang yang sayang kepada seseorang ni dia tak panggil nama, dia panggil gelaran. Bini kita contoh dah, tak kira lah nama Zainab ke nama apa ke, kita tak panggil Mek Nak. Orang Kelantan tu dia panggil Mek Nak lah. Dia tak panggil gitu, kita panggil sayang. Ataupun panggilan hak lebih lagi pada tu, anja ke. Tu masa baik tu, masa nak marah anjing. Betul ke tak tahulah. Jadi biasanya panggil dengan panggilan gelaran, yang mana kita sayang pada dia. Kalau bahasa Kelantan, tanda seorang pokcik ke seorang orang tua tu sayang pada budak-budak, dia panggil awal. Dia kata jangan buat lagu tu awal. Awal ni satu benda yang orang Kelantan gunakan untuk panggilan manja kepada budak-budak. Dia panggil awal. Kalau hak perempuan dia panggil mek. Jangan pakai lagi ni mek, dia kata. Tu panggilan manja. Kita tak sebut nama. Kalau sebut nama ni menunjukkan kita marah. Dan Allah Ta'ala, dia tak pernah sebut panggilan kepada Nabi ni ya Muhammad, kecuali Allah Ta'ala panggil Nabi dengan panggilan ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Dan Allah Ta'ala sebut, memperkenalkan Nabi. Kalau sebut nama Muhammad, mesti ada siapa Muhammad. Tidak ada kita tengok dalam Al-Quran bila sebut Muhammad, tak tahu Muhammad siapa-siapa. Sebaliknya bila sebut nama Muhammad, maka Muhammadun, tidaklah Muhammad itu aba ahadun min rijalikum, bapa salah seorang di antara kamu, walakin Rasulullah, tapi dia ni Rasulullah. Maknanya Allah Ta'ala sebut nama Muhammad adalah bertujuan untuk memperkenalkan siapa Muhammad itu. Dan Allah Ta'ala sebut lagi dalam Al-Quran lain, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu Rasulullah. Tengok cara Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Muhammad tidak ada. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj ini Allah Ta'ala gunakan perkataan abdihi, hambanya. Kenapa Allah Ta'ala sebut hambanya? Kerana orang yang jadi hamba Allah ini merupakan perkara yang darajatul ula. Bahasa Arab panggil darajatul ula, bahasa Inggeris kata first class. Bila Allah Ta'ala mengaku bahawa kita ni hamba dia, maknanya kita ni menjadi orang yang first class di sisi Allah. Contoh ayat Qurannya, perkataan hamba ni digunakan pada perkataan wa ibadur rahman, dan hamba-hambaku, hamba-hamba Tuhan yang maha pemurah. Ada 14 ciri, 12 ciri semua sekali dalam surah Furqan, akhir surah Al-Furqan. Wa ibadur rahman alladhina yamshuna al-ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Saya ada buat buku pasal ibadur rahman ni. Cetakan kali pertama tu habis dah. Mungkin kita nak cetak kali yang kedua dengan kemas kini, insya-Allah. Buku tu 50 muka surat je. Kita jual murah hari tu. Lepas tu ada seorang hamba Allah tu baik hati sungguh, dia pergi beli semua. Lepas tu dia suruh saya wakaf. Dia kata, berapa semua harga buku ustaz? Dia kata, saya kata banyak ni lah. Dia kata, apa, saya wakaf semua, ustaz bagi pada orang. Jadi saya bagi habis. Ada satu simpanan untuk saya, tapi kita nak cetak buat kali yang kedua. Saya tafsir khas ibadur rahman. InsyaAllah sampai sini kita wakaf juga sini, kita tak jual. Kalau nak jual buku, aku kaya lama dah. Nah, kita bagi pada orang sini. InsyaAllah nanti kita cetak. Kos cetak ni murah di Thailand daripada sini. Thailand, masa cetak di Thailand ni dia murah sikit. Kerana kualiti dia pun ada. Kualiti kertas tu ada. Harga pun murah. Dia buat pun cantik. Kita bagi tahu je design-design begini. Itu bukan menyamping Thailand tu. Nah, habis saya sebut sekadar hak saya tahulah. Baik. Maknanya 14 ciri ibadur rahman ni tuan-tuan boleh tengok. Kalau dalam YouTube tuan-tuan search bedah buku ibadur rahman. Saya bedah buku saya sendiri tu dekat sejam lebih.
di Baitus Salam. Baitus Salam di Kuala Lumpur. Ada pusat sunnah kita satu, Baitus Salam tu, dekat dengan sejam lebih. Dia panggil saya untuk bedah buku tu saja, Ibadur Rahman. Tuan-tuan boleh tengok di situ. Dan kalau nak baca lebih lagi, baca berkenaan dengan 12 kriteria golongan yang berjaya karangan Dr. Yusuf Qaradawi. Juga dia menghuraikan Ibadur Rahman. Dr. Ismail Lutfi Japakia, Dr. Nusi Fatani juga tulis buku berkenaan Ibadur Rahman. Dan berlambak lagi ulama-ulama ni menulis berkenaan Ibadur Rahman. Kerana di situ terdapat ciri-ciri hamba Allah Ta'ala. Maknanya orang yang nak jadi hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala betul, dia kena ada Ibadur Rahman, itu dia kena ada. Dia kena berjalan atas muka bumi, dia tak sombong. Bila orang kata ke dia, dia ucap perkataan baik. Semua tu termaktub dalam 12 ciri-ciri yang Allah Ta'ala sebut. Allahu Akbar. Maknanya kalau manusia ni tak jadi hamba, dia juga tak tahulah sebab apa. Tak tahu sebab apa. Sebabnya kerana syaitan telah menguasai jiwa dia. Baik. Perkataan abdihi itu, kadang-kadang kita tengok dalam Quran, Allah Ta'ala beri berita gembira kepada ibad, kepada hamba dia. Allah Ta'ala sebut, fabashshir ibad alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsanah. Berilah berita gembira kepada hambaku yang menurut kebaikan. Hamba Allah Ta'ala ni, dia nak pada kebaikan. Kalau dia buat apa pun, dia fikir kebaikan akhirat. Walaupun mungkin untung dunia dia sikit, tapi kebaikan akhirat lebih, dia akan ambil kebaikan akhirat tu lebih lagi. Macam kita buka account bank lah. Kalau kita buka konvensional, mungkin lebih untung daripada account Islamic. Tapi kita pilih Islamic bank. Sebab apa? Walaupun tu dia punya keuntungan dia taklah banyak, tapi kita pilih kerana kita hamba Allah Ta'ala. Nasib baiklah ada ulama-ulama kita mengeluarkan, orang panggil kita daripada belenggu sistem bank yang riba ni kepada sistem Islam. Nasib baik juga. Seorang ulama yang besar dalam dunia Islam ni, ada lagi Maulana Taqi Usmani. Maulana Taqi Usmani, seorang yang pandai bahasa Urdu, seorang yang pandai bahasa Arab, seorang yang pandai bahasa Inggeris, orang Pakistan. Dia menulis buku-buku berkenaan keuangan Islam ni dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris pun ada, bahasa Urdu pun ada. Dialah yang menjadi rujukan semua tokoh-tokoh keuangan Islam dunia ni, boleh kata orang rujuk pada dia. Dan kalau orang mengaji universiti pun bahagian keuangan Islam, mustahil dia tidak akan kenal dengan Maulana Taqi Usmani. Seorang yang hebat, hampir dibunuh oleh musuh, oleh Syiah. Ketika mana dia naik kereta, sana dia naik kereta sama 2, 3, 4 buah. Dia tak tahu Maulana naik kereta mana. Tiba-tiba dia bom kereta depan tu, hancur. Mati pengawal dia 2, 3 orang, yang lain cedera, dia tak mati. Tuhan pelihara lagi sampai ke sekarang. Tapi alim dalam bidang keuangan Islam setakat yang saya baca, tak nak lawan dia. Sebab apa? Sebab dia boleh menyelesaikan masalah. Kalau nak kira bank-bank ni, asalnya mari pada sistem kapitalis lah. Oleh kerana dia tu fikir nak jadi hamba Allah macam mana, nak guna sistem yang ada, nak buang sistem yang ada, tak boleh. Kerana kita tak mampu untuk membina keuangan sendiri. Lalu kita guna yang ada dengan kita ambil cara Islami. Alhamdulillah. Sebab tu kalau dia pergi bank, kalau pergi bank, penjaga kaunter tu Islam, dia tanya kita, Pak Cik nak buka konvensional ke Islam, bagi penampar atas muka dia sebiji. Nah, kata mu tak kenal orang, mu tak tengok nama aku Islam, nama aku kafir katanya dia. Tak payah tanya dah aku Islam, mu Islam, buka akaun Islam sudahlah, tanya apa, nak konvensional ke nak Islam. Bodoh sungguh. Nah, ada dah kena marah ke saya sekali tu. Apa kita tanya begitu, awak Islam, saya Islam. Mu tak nampak aku pakai jubah pakai piyah ni, mu nak sistem riba lagi. Sebaik tak kena menampak aku, kena hak ni tak bangun dah belah hari. Ya, tak reti sungguhlah. Allahu Akbar. Baik. Sebab itu dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, Allah Ta'ala menggunakan perkataan abdi, hambanya. Kerana itu kemuncak kepada seorang nak jadi hamba Allah. Bila Allah Ta'ala kata kamu ni hamba aku, memang first class. Memang first class. Surah Al-Insan lagi Tuhan sebut, Inna, lepas daripada Tuhan sebut, Inna a'tan laka kafina salasila wa aghlala wa asair, Innal abrar
Yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Orang yang abrar, orang yang jadi hamba Allah Ta'ala ni, dia akan minum air daripada syurga. Ainan, air tersebut bersifat dia mata air. Yashrabu biha, akan diminum oleh hamba aku tadi. Minum oleh siapa? Ainan yashrabu biha ibadullah. Allah Ta'ala sebut perkataan ibad sekali lagi. Jadi hak kita nak mengaji ni, nak suruh jadi ibad, nak suruh jadi hamba Allah. Sebab tu dipilih tajuk kepada kitab ini ubudiyah. Makna macam mana nak jadi kehambaan yang betul-betul kepada Allah Ta'ala, bukan main-main. Kerana tu tiket masuk syurga. Nak masuk syurga mesti kena jadi hamba Allah. Mesti jadi Abdullah, bukan wa abadat taghut. Dalam Quran juga sebut abdi kepada taghut, abdi kepada syaitan. Kita nak jadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Yang pertama sekali, Allah Taala boleh nak buat apa sahaja yang dia mahu. Ulama berbahas dalam masalah Isra' Mi'raj ini. Tidak ada yang tolak Isra', iaitu perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini ulama tidak tolak. Ulama tidak pertikai benda ni. Dan malahan siapa yang pertikai boleh jadi kufur. Yang menjadi perbahasan Mi'raj daripada Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Perbahasannya bukan perbahasan banyak sangat, cuma Nabi naik dengan tubuh Nabi sendiri ke, ataupun Nabi naik dengan roh saja, macam orang tidur. Itu menjadi pertikaian di kalangan para alim ulama. Tapi kebanyakan daripadanya mengatakan bahawa Nabi naik dengan roh-roh Nabi, dengan jasad Nabi. Bila begini, adalah orang mari jubah Nabi. Jubah Nabi yang dipamerkan baru ni lah. Dia kata jubah ni jubah Nabi. Kita kata awak tahu daripada mana? Dia kata ada orang yang kaji bahawa kain, debu yang melekat pada kain itu adalah debu yang bukan di atas muka dunia. Ada unsur langit. Lepas tu kita tanya ke dia, mu naik bila ke langit, mu tahu? Saintis mana yang naik ke langit? Gaya ping. Gaya ping tu sebab dia kerajaan langit lah. Mu tanya siapa? Kalau kita tanya begitu, pertengahan-nganga tak boleh jawab dah. Awak kata unsur langit tu, awak naik langit ke bila? Awak tanya siapa? Awak boleh tahu bahawa debu-debu unsur baju lekat tu unsur langit. Awak tahu dari mana? Nak tipu orang bodoh boleh lah. Tapi nak tipu orang cerdik macam kita semua ni, hak mengaji ni, tak boleh tipu sebab ada dalil. Dan sifat debu tu sendiri, dia melekat rata-rata. Sekali kita alih je, macam jubah kita ni, sekali kita alih je, debu tu terbang. Takkanlah masa Isra' Mi'raj sampai ke sekarang ni, tu debu tu boleh melekat lagi. Kalau kata ada unsur daripada langit, mana tak betul. Bila kata-kata menipu tu, dia buat report polis. Mula-mula kita buat report polis ramai-ramai bahawa dia tu mengeluarkan CJ yang tipu. Kerana Museum Negara Saudi mengatakan bahawa itu bukan CJ yang kami keluarkan, itu tipu. Dia telefon sendiri pada bos Museum Saudi tu. Dia tak mengakulah. Dia kata, tak, saya tak pernah bagi pada siapa-siapa barang-barang Nabi, mana ada, dia kata. Buat report polis. Dia buat report juga pada orang-orang yang dikira tuduh dia. Adalah sahabat-sahabat kita 2, 3, 4 orang. Saya tak termasuk dalam tu lah. Disebut nama seorang-seorang dalam tu, Dr. Kamili, Dr. Basi. Kesian pula ustaz-ustaz kita ni kena pergi balai polis pula buat keterangan. Satu kerja pula. Satu kerja. Sebab apa dia buat report tu? Kerana nak mempertahankan kebenaran, nak mempertahankan kepalsuan dia, bukan kebenaran. Kita nak kata benda tu tak betul. Kalau betul, mari dalil betul lah. Dia kata payah bercakap, sikit-sikit minta dalil, sikit-sikit minta dalil lah. Agama mesti minta dalil. Kalau mu kata baju tu baju Abu Jahal, aku tak minta dalil sebab Abu Jahal bukan Nabi. Sekarang ni mu sakut paut dengan Nabi, sebab tu aku minta dalil sebab Nabi aku.
Nak marah rasa. Nak kita minum air lah. Bagi sejuk sikit dah. Kalau mu kata baju tu Abu Jahal, sikit pun kita tak marah. Biar ke dia Abu Jahal. Mampu setu Abu Jahal tu. Sekarang ni mu kata hak Nabi. Bismillah. Cik baiklah dia perlih tak ada buat masuk benda begini. Sungguh selamat. Akidah kita selamat. Kehidupan kita selamat. Kalau salah buat masuk sini ni mari tengok Allah tak tahu. Pokok kita pakai duk pergi ramai-ramai kita tengok. Tiket pun bayar. Satu tempat tu buat tiket RM5 bayar masuk tengok. Mari masjid hadap mengajar hadis Nabi ni tiket pun tak bayar tak hari. Manusia sungguh. Jadi macam mana kita nak jadi ibad? Lah peristiwa Isra' Mi'raj ni, kenapa Allah Ta'ala panggil Nabi? Yang pertama sekali, keadaan ketika mana sebelum Isra' Mi'raj itu begitu berat. Nabi tanggung. Tekanan yang Nabi terima kiri kanan. Dengan perjanjian orang Mekah memulaukan Nabi dan orang Islam, siapa nak pergi ke pasar, dia naikkan dia punya harga barang siapa tak mampu beli. Dia buat perjanjian sama-sama dia nak memulaukan orang Islam. Nak masuk semayang di Masjidil Haram tak boleh. Lepas tu Allah Ta'ala uji Nabi. Isteri Nabi meninggal, Khadijah. Lepas duduk tak lama pula Abu Talib meninggal. Pak saudara hak Nabi sayang, pak menakan Nabi, yang paling Nabi sayang. Mati pula, mati kafir. Allahu Akbar. Hidup Nabi itu Tuhan saja yang tahu. Allah Ta'ala ambil Nabi pergi panggil, orang kata buat berjalan, kita tengok. Dia memang begitulah. Kalau kita stres satu tempat tu, kita jangan duduk satu tempat tu, kita kena pergi berjalan. Berapa ramai orang yang bunuh diri musim PKP ni. Kerana stres dengan kehidupan. Awak pergi berjalan sikit. Kita tengok apa-apa yang di luar daripada kawasan kita panggil. Gila masuklah hutan mana pun. Tak apalah tak. Itu dia. Baru ni saya pergi ke Baling baru ni. Jika air terjun, seronok juga. Nah, pergi duduk boleh sehari relax, tenang fikiran, pergi duduk masak-masak situ, tenang juga. Nak balik Kelantan tak boleh. Bini duduk Kelantan, Allah serabut. Jadi duduk cari tempat-tempat begitu, duduk kawan monyet beruk dalam hutan tu. Seronok juga malam-malam duduk bunyi tu, ngongek macam-macam lah. Bunyi air tu, tenang. Itu ketenangan. Itu semua benda yang amat pentinglah kehidupan kita. Sebab itu syurga itu digambarkan dengan jannat, dengan kebun-kebun serta air yang mengalir. Tajri min tahtihal anhar. Allah Ta'ala gambarkan begitu kerana ada ketenangan dalam syurga. Ada ketenangan. Saya begitu tempat tak ada orang. Private lah dia panggil, ada kebun kawan tu seorang, tak ada orang. Duduk situ kalau orang ramai sangat tak boleh juga. Nah, tuan-tuan bayang, tok laki duduk atas, bini duduk berenang bawah. Bini itu besar macam badak sombu duk berenang. Suami duk ambil gambar masuk Facebook. Allah. Tak cerdik sungguh suami pun tak. Kalau ramai-ramai sangat, hak ni terjun, hak ni naik, hak ni terjun, serabut juga kita. Kalau pergi tempat begitu, tempat orang panggil private. Tempat yang tak ada orang, kita jadi tenang. Begitulah. Kalau bini kita di rumah tu nampak muka dia lain macam, ambil dia bawa pergi berjalan. Bawa pergi berjalan. Muka dia masam, tak mau cakap kita. Mari kita pergi. Pergi di mana bang? Tak mau pergi, tak mau pergi. Mula-mula tak mau pergi. Naik lah, mari kita pergi. Pergi jaya suruhlah, Allah dah senyum sampai ke telinga. Bagi pula 100 troli satu kok. Habis dia raung baina Safa wal Marwah. Dia sa'i ke dia, habis tak apa dah. Dia tak boleh duduk dalam satu kawasan. Dia kena pergi di kawasan yang lain. Nabi kita Muhammad SAW ni manusia. Walaupun dia Nabi, dia tu Nabi, tapi dia tu manusia biasa. Yang ada perasaannya, yang ada emosinya. Allah Ta'ala ambil buat pergi tengok. Nabi SAW tengok keadaan syurga neraka. Allah Ta'ala tunjuk pada Nabi. Jelas. Hak ni syurga, hak ni neraka. Hak ni syurga, hak ni neraka. Sebab itulah lepas daripada Nabi balik daripada Isra' Mi'raj, hadis-hadis Nabi, perkataan-perkataan Nabi banyak berkaitan dengan akhirat lepas daripada itu. Kita kena percaya sebab Nabi pergi dah di sana. Nabi tengok dah di sana. Seksa, azab, neraka tu, apa yang manusia akan lalui lepas daripada kematian, Nabi tengok. Kalau orang mari beritahu pada kita, oh dia kata seronok lah sini, dia kata saya pergi ke Mekah, pergi
Dia tak kata saya pergi ke Mekah, dia duduk cerita Mekah ni begini-begini. Dia kata, mu pergilah mak Mekah ni. Tak pergi lagi tengok TV. Tak jadi. Dia cerita tu macam dia pergi dah lah. Rupanya tak pergi lagi tengok TV. Kita pun nak percaya tak mau percaya, adalah TV. Kita pun biasa tengok TV. Tapi kalau dia tu pergi di Mekah, dia cerita macam mana saya pergi di Mekah tu, saya berjalan sini ada orang Arab tu panggil bagi roti semua sekali. Kita pun percaya pada sebab dia pergi dah. Nabi Muhammad ni begitu, dia pergi dah di akhirat. Dia tengok syurga macam mana, neraka macam mana, maka kita kena percaya pada dia. Walaupun kita ni tak pergi lagi. Itu Allah Ta'ala nak suruh kita ni betul-betul jadi hamba. Dan bila Allah Ta'ala kata, aku memperjalankan hambanya, Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya pada satu malam. Peristiwa ini berlaku pada satu malam. Allah Ta'ala bagi hadiah pada Nabi. Apa dia? Solat. Solat ni boleh kita kata hadiah daripada Allah Ta'ala. Walaupun kita semaya 5 waktu, tapi itu hadiah yang paling besar yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Itu adalah tanda pengabdian kita yang sebenar kepada Allah. Kerana kalau orang tu semaya, kalau orang tu puasa, zakat semua sekali dia buat, sedekah semua, dia jadi orang baik, dia tolong orang, tapi sembahyang je malas, bermakna orang tu berperang dengan Allah. Dia putuskan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah hadiah yang paling berharga yang Allah Taala beri kepada Nabi kita Muhammad dan kepada umatnya ini. Baik. Dan Allah Taala berfirman ketika memberikan wahyu, fa auha ila 'abdihi ma auha. Fa'auha ila 'abdihi ma auha. Lalu aku menyampaikan kepadanya, yakni Muhammad, dengan Allah Ta'ala sebut ila 'abdihi, kepada hambanya. Juga disebut perkataan hamba, ma auha, apa yang telah Allah wahyukan. Maknanya Nabi, ayat yang lain Tuhan sebut wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tidak bercakap ikut hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha, kecuali benda yang Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi. Baik. Kita mungkinlah kita tak faham macam mana sahabat boleh beza wahyu ke pandangan peribadi. Kerana ada yang berbentuk sahabat taat dan patuh. Ada yang berbentuk sahabat bukan pertikai, tapi dia mensyorkan benda lain kepada Nabi. Baik, benda ni memang kita tidak akan faham kecuali kita ambil kefahaman daripada sahabat. Kerana sahabat yang paling faham, sebab dia ni duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaan Nabi ketika terima wahyu amatlah berbeza macam biasa. Itu sebagaimana riwayat oleh para sahabat. Maknanya bila Nabi, Allah Ta'ala bagi tahu kepada satu wahyu, berpeluh dahi Nabi, menanggung perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Merah telinga Nabi, muka Nabi merah. Dan sahabat faham apa yang diucapkan oleh Nabi itu adalah Quran, dan satu lagi apa diucapkan Nabi itu hadis. Kita kata sahabat ni memang otak dia minda, dia cergas. Sebab dia boleh beza di antara Quran dengan hadis. Boleh faham tak? Quran dengan hadis. Pada peringkat awal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ni, dia tak bagi sahabat tulis perkataan-perkataan dia kecuali Quran. Peringkat awal. Perbahasan ni boleh kita buka dalam Mishkatul Masabih karangan Al-Imam Tibridi, Mishkatul Masabih. Kalau orang sebelum orang mengaji Bukhari itu, dia mengaji Mishkat dulu. Dia panggil kitab Mishkatul Masabih. Dalam tu ada cerita berkenaan dengan penulisan Al-Quran dan hadis Nabi. Peringkat awal, Nabi tak bagi tulis. Hanya Quran sahaja tulis. Sebab apa? Bismillah. Sebab tu saya kata Nabi ni bijak. Sebab peringkat awal ni, sahabat tak boleh beza lagi Quran dengan hadis. Boleh faham ni? Macam kita mula-mula menikah. Tunjuk contoh menikah cepat faham sikit. Orang zaman dulu menikah tak macam orang zaman hari ni. Orang hari ni kenal 2, 3, 4 tahun menikah. Zaman bercinta tu habis dah.
romantiknya habis di situ dah. Tapi orang zaman dulu ni jumpa orang kampung tu dengan kampung ni, tak pernah jumpa, tak pernah apa, cuma mak bapak dia kenal, mari minta. Kita pun kata ikutlah ayah. Ayah setuju apa saya setujulah. Setujulah. Malam pertama baru tengok dia, baru nak kenal dia. Pada peringkat awal tu mungkin kita tak kenal lagi dia macam mana. Peringkat awal. Isteri pun tak kenal lagi suami macam mana. Tidur dengan suami, tak pernah tidur sebelum dengan orang lelaki. Sedar-sedar dengan suami yang dia tak pernah bercakap belum pada ni, kecuali dia tengok jeling-jeling gitu je. Rupanya suami dia tidur berdengkur kuat. Dia kata sudah lah. Dia tidur tak boleh bising. Nak buat macam mana? Lah sekali dia kalih gitu lah. Bila lama-lama dia boleh tidur, dia ikut mula nak berdekur kuat mana pun. Mula-mula tak boleh. Masa duduk anak dara tu bising sikit pun tak boleh, dia tidur. Nak mensesuaikan diri keadaan. Nabi kita Muhammad SAW begitu juga. Sahabat mula-mula tu mungkin sahabat mengambil masa untuk memahami di antara hadis dengan Quran. Sebab semua tu kalam itu keluar daripada mulut Nabi SAW. Kalam itu keluar daripada mulut Nabi. Quran pun keluar daripada mulut Nabi. Hadis pun keluar daripada mulut Nabi. Lalu sahabat memahamilah sekali. Akhir-akhir tu baru Nabi suruh tulis. Nabi benarkan tulis. Kerana Nabi tengok dah sahabat boleh faham dah. Boleh reti dah ni pandangan Nabi ke, wahyu ke, ataupun hadis Nabi. Ada satu lagi yang hebat sahabat ni, dia boleh bezakan di antara hadis qudsi, firman Allah Ta'ala tapi bukan berbentuk Al-Quran, tidak ditulis dalam Al-Quran, dia panggil hadis qudsi, dengan Al-Quran. Kita kata macam mana sahabat boleh faham? Rupanya bahasa Al-Quran ni orang panggil bunga-bunga yang indah. Bahasa Quran. Hadis tu, kalau kita tengok hadis tu, indah dah bahasa Nabi ni. Nabi cakap tu merangkumi semua dah. Merangkumi semua. Contoh kita kata Nabi bercakap merangkumi semua perkara. Innamal a'malu bin niyat, Nabi sebut merangkumi semua perkara. Dan doa-doa Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah, tu merangkumi semua kebaikan atas muka dunia, segala kebaikan Nabi minta. Fil akhirati hasanah, semua tu benda-benda yang Nabi ajar kepada kita. Dan Nabi ni seorang yang bijak bila Nabi bercakap. Nabi seorang yang bijak. Sebab tu kita kata tidak ada doa untuk makan tom yum, tapi ada doa untuk makan. Tidak ada doa untuk naik unta, tapi ada doa naik kenderaan. Betul tak? Sebab Nabi naik unta, sepatutnya Nabi kena baca doa naik unta lah. Sebab Nabi naik unta. Tidak sebarang kenderaan yang kamu akan naik lepas daripada ni, Nabi diajar baca Alhamdulillah idza sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrin. Apa sahaja kenderaan, kereta ke lori ke motor ke apa sahaja. Itu bijaknya perkataan Nabi. Tapi Al-Quran ni dia ada bunga bahasa dia sendiri. Lama-lama sahabat pun kata, oh ni Quran. Yang paling yang hebat lagi sahabat ni, sebelum daripada dia mengutarakan satu pendapat, dia akan tanya Nabi, Rasulullah, ni wahyu ke ataupun pandangan? Bila Rasulullah kata ni wahyu pada Allah, dia taat. Dia tak bercakap banyak. Tetapi apabila sebut pandangan, dia akan kata, ya Rasulullah, saya ada pandangan saya. Dan Nabi ni apabila dia tanya pandangan para sahabat, pada masa itu sahabat memberi pandangan. Contohnya kita nak berperang dalam Madinah ke nak berperang luar Madinah. Dalam peperangan ni nak berperang dalam Madinah ke luar Madinah. Geng-geng muda pada ketika itu, orang muda dia kata kita berperang luar Madinah. Geng-geng orang tua-tua sikit dia kata kita berperang dalam Madinah. Berlaku dua percanggahan pendapat. Kenapa nak berperang luar Madinah? Hujah dia kerana Rasulullah kalau kita berperang di situ, kalau kita kalah, kita ada lagi benteng di dalam Madinah ni. Tapi kalau kita berperang dalam ni, kalau kita kalah, habis kita. Sebab kita berperang tempat kita berperang di luar. Rasulullah kata setuju. Tetapi dari riwayat kata Nabi ni seakan-akan nak setuju pada pendapat orang tua.
Seakan-akan begitu. Tapi bila sahabat tu mengemukakan hujah, Nabi pakai baju besi, Nabi keluar. Sahabat muda-muda tu dia tengok muka Nabi lain, seolah-olah Nabi macam ada something lah. Dia pun kata, Rasulullah, kita tarik balik lah tadi. Rasulullah kata, tak. Seorang Nabi yang telah pakai baju besi tidak akan capuk balik baju besi itu. Bermakna Nabi patuh kepada keputusan mesyuarat. Boleh faham ni? Kita kena patuh pada keputusan mesyuarat. Mesyuarat kata begitu, kita buat begitu. Jangan buat lain daripada keputusan mesyuarat. Itu pentingnya kita mesyuarat ni. Mesyuarat lah perkara-perkara hal-hal yang besar. Mesyuarat lah. Ni nak beli lampu sebiji pun nak mesyuarat. Mengarut. Masjid lampu mati kat luar. Kita mesyuarat nak beli mentor. Allah. Nak beli mentor lampu pun mesyuarat. Nak kena peruntukkan. Tak payah ambil duit dalam poketmu tu, pergi beli je. Wakaf di situ, payah sangat. Tak boleh kena minta ke bendahari. Minta bendahari apa, lampu berapa sen sangat. Tak siapa pun RM50. Tapi tak fikir akhirat punya pasal. Patutnya kena fikir akhirat lah. Masjid hak kita. Masjid hak kita. Tak ada baldi dalam bilik air. Nak beli baldi, nak beli macam mana? Beli duit kita ada, belilah. Pakat 2-3 orang. Kalau duit masjid ada, ustaz, lambak-lambak duit masjid. Kita kata ya, duit masjid ada, tapi masjid ni kena main peranan lah menghidupkan majlis ilmu di masjid ni dengan duit yang ada. Jangan duk buat beku situ, ada setengah masjid tu ratus-ratus ribu duit. Bendahari duk tengok, Ketua Imam duk tengok, oh banyak duit masjid kita, banyak. Banyak-banyak bukan boleh jadi harta pusakamu. Banyak-banyak tu suruh belanja untuk pembangunan dakwah masjid, baru betul. Kesian saya nampak kadang-kadang masjid duit banyak bukan main. Tengok di papan tanda tu takut tengok duit banyak. Lepas tu dia kata, masjid kami duit banyak, satu Jumaat 2,000 kutipan. Bangga duit banyak. Pergi masjid dia, speaker macam itik bunyi, bunyi. Bangga sangat. Dah balik ada ayah lah nak jaga masjid buat begitu. Masjid ni speaker paling penting sekali. Nak guna hari-hari. Speaker paling penting sekali. Ada hak 1,000 sebiji, hak letak hak 1,000 sebiji. Duit masjid ada, sayang apa? Sebab apa kita nak guna hari-hari? Tuan-tuan hak dengar ni, tak tahulah saya hak bercakap ni sakit tekak. Nasib baik speaker sini elok. Tu kita suka mari sini. Nah, speaker cakap slow sikit dah kuat dah. Kalau bercakap kuat, lagi kuat. Nah, di tengah masjid tu bercakap Allahu Akbar. Duk bagi pada kita pala mikrofon ni cabut kita bercakap. Allah. Sial sungguh. Buat pagar rumah habis puluh-puluh ribu. Buat garas kereta habis puluh-puluh ribu. Sekali musim harum manis tu puluh-puluh ribu. Nak derma speaker masjid tak boleh. Orang kepala stikmu ni kata-kata. Nah, habis kes sendirilah saya sebut tu. Allahu Akbar. Jadi Nabi ni terima wahyu, dan apa yang Allah Ta'ala wahyu pada dia menjadi syariat dalam agama ini. Baik. Allah Ta'ala berfirman lagi berkenaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakunu alaihi libada. Dan bahawa tatkala hamba Allah Abdullah, Allah Ta'ala sebut Abdullah di situ. Siapa dia Abdullah tu? Iaitu Nabi SAW. Maka tatkala hamba-Ku tu dia kata baca menyembahnya itu semayang, mengerjakan ibadah, hampir sahaja jin-jin itu mendesak mengerumuninya. Cerita ni bila ni? Baik, kita tengok cerita dia dulu. Ni cerita jin. Dia dengar Nabi SAW ketika mana Nabi baca Quran, katanya ketika mana Nabi solat. Baik. Kita tengok tu surah Jin ayat yang ke-19. Kita buka apa yang disebut oleh ulama biar kita faham betul-betul perkataan abdun yang digunakan dalam ayat itu. Abdullah yang digunakan dalam ayat itu. Baik. Tuan-tuan rahmati oleh Allah, kita tengok surah Jin ayat yang ke-19. Dia ada beberapa pendapat berkenaan dengan ayat ini. Kalau kita nak hurai, dia ada beberapa pendapat. Ni poin akhir sebelum kita habis ni. Baik. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu. Dan bahawa sesungguhnya ketika hamba Allah berdiri menyeru kepadanya. Hamba Allah dimaksudkan itu menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala sebut dia sebagai hamba.
Kerana saya sebut tadi, kemuncak yang paling tinggi dengan Allah itu orang yang menjadi hamba Allah. Kadu yakunu alaihi libada, mereka hampir-hampir menindih satu sama lain kerana mengerumuninya. Baik, kalimah libada tu menunjukkan bersesak-sesak sampai nak bertindih. Ada beberapa pendapat dalam ayat ni. Yang pertama, jin tu sendiri, ramainya jin nak dengar Nabi baca Quran ni, hampir-hampir dia nak dekat dengan Nabi sampai nak panjat Nabi. Kerana nak dengar Al-Quran, mereka dekat sungguh dengan waktu itu dengan Nabi SAW. Dan mereka mendengar dengan sesungguhnya bacaan Nabi. Jin ni, dia jadi Islam, dia balik pada kaum dia, dia menyeru kepada kaum dia supaya beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Dan jangan kita lupa, golongan jin juga golongan yang beriman. Ada golongan yang kufur, ada golongan munafik. Macam kita jugalah, cuma dia tak nampak. Kita tak nampak dia, dia nampak kita. Tuan-tuan pernah dengar ada istilah orang kata, masuk jin, apa sebab dia ganggu tempat dia. Perkataan begini tak apa betul sebenarnya. Kita malah tahu tempat dia. Kita tak nampak dia, kenapa kita nak disalahkan? Sebenarnya dia nak tipu kita. Jin hak masuk dalam tubuh tu nak tipu kita. Dan jin hak masuk dalam tubuh tu mungkin jin hak tidak beriman pada Allah Ta'ala, tapi dia mengaku beriman. Dia mengaku dia tu beriman, mungkin dia munafik. Dia buat begitu tujuan untuk mensyirikkan kita dengan Allah Ta'ala. Anda kena jaga. Sebab tu kalau pergi rumah Tok Bomo ke siapa ke, kata awak ni pergi main tempat dia, tak ada tempat dia. Bumi ni mana kita tahu tempat dia. Cuma ada beberapa tempat yang Nabi sebut, lautan, hutan, tu tempat jin. Bila kita duk main lah hutan tu, tak payah kita baca a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanir lamah ataupun sebagainya, doa-doa a'udzubillahi minasyaitanir rajim ke, ayat kursi ke, kita buatlah. Kalau berkemah situ, dia lari je. Kita mana tahu tempat dia. Nah, ataukah malam-malam dia usik kita, kita alih sikit kemah tu, nak kata tempat dia. Nah, tiba-tiba alih juga, dia usik juga, bagi tahu, nak melampau katanya. Lari, betul. Dia lari tu sebab dia terkejut. Tak ada lagi dalam sejarah aku jadi jin orang nak menampar aku, dia kata. Sebab dia terkejut. Sejarah jadi jin biasa dia diusik orang. Tiba-tiba hari tu orang nak pergi menampar dekat dia. Dia kata tak timbul lagi ni. Macam hak saya cerita tu lah. Seorang lelaki tu, budak-budak ni, mak ayah dia hantar di pondok, rata reti, perangai tak berjuruh juga, tak baik juga, lompat pagar lah, malah masuk kelas lah, dia buat calon kereta ustaz lah, begitu begini. Cerita lah ni betul tak tahu. Lah sekali dia hantar satu pondok tu, Tok Guru tu kata gini, mari duduk sini, seminggu ni muhafaz doa makan dulu, baca doa. Dia baca doa hak jenis tak, bukan bismillah tak, dia baca Rabbana Allahumma barik lana tu. Tok Guru dia ajar tu lah baca Rabb bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fi ma, duk hafal tu siang malam, duk hafal tu. Lah sekali nak balik ke pondok tak ada pokok besar satu, pokok besar bergegar pokok tu. Dia kata kena usik hantu. Dia tak ingat ayat kursi pun tak ingat, Qul huwallah pun tak ingat doa makan je. Dia baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Puff. Senyap. Esok dia kata jadi ayat tu, dia kata. Tok Guru ajar pada aku doa halau hantu tu jadi. Kawan dia kata doa apa? Rabban Allahumma barik lana. Dia kata doa makan, tak cara lah makan ke makan pun, dia kata. Asalkan jadi. Hantu tu lari dengan terkejut. Dia kata dalam sejarah aku jadi hantu, tak ada lagi orang nak makan aku, dia kata. Sebab tu hantu tu lari lah, sebab terkejut. Dalam sejarah jadi hantu, tak ada lagi orang nak makan aku. Sebab baca doa makan. Pelik sungguh. Tu juga nak beritahu pada kita. Orang dok ajar kita doa apa-apa, kadang-kadang kita tak tahu pun dalil tu mari dari mana. Ada seorang pokcik tu, dia tua dah, dia
bagi pada saya doa. Dia kata, ustaz tolong cek doa sikit. Orang tua biasalah. Ada doa hak sunnah Nabi, ada doa bukan sunnah Nabi. Bila doa hak tidak sunnah Nabi tu, kita bagilah doa hak sunnah Nabi pada dia. Dia pun baca. Doa macam-macam orang tua ni lah. Doa nak gagah ada, nak suruh orang sayang ada, macam-macam. Dia baca doa nak gagah, nampak lutut kena gauk. Tak gagah pun. Tak, kita tukar doa dia. Dia suruh letak baris, dia kata takut salah baca. Baik. Lah ni, pendapat yang kedua mengatakan ayat ini bermaksud jin balik menceritakan kepada para sahabat mereka. Jin ini menceritakan balik bagaimana mereka nampak para sahabat yang taat mengerumuni Nabi SAW. Itu maksud sahabat duduk ramai-ramai dekat Nabi, rapat-rapat dengan Nabi bila Nabi membacakan wahyu. Dan pendapat yang ketiga, pendapat ni yang paling tepat, mengatakan dimaksudkan ayat ini adalah jin dan manusia itu berkerumunan untuk menyekat Nabi daripada berdakwah, bukannya kerumun hendak mendengar apa yang Nabi baca. Itu pendapat yang paling tepat. Walaupun itu pendapat tu kita boleh terima semua, tapi nak beritahu bahawa jin tu sendiri menerima Al-Quran dan ada jin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Isyak ada dah. Sudah molek itu. Nah, hari kita berhenti sudah insya-Allah. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berfirman berkenaan dengan tantangan kepada orang kafir, kita baca pada kuliah kita yang akan datang. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ini tuan-tuan, saya